Assalamualaikum sahabat semua. Bertemu lagi di Rosmawati Kitchen. Hari ini saya masak kari ayam style India tanpa santan. Stay tune. Sila tonton sampai habis ya. Untuk bahan-bahan kisar yang sedang saya tumis ini, sila semak di dalam video-video saya yang terdahulu ya. Ianya terdiri daripada cili kering, bawang putih, bawang merah dan juga serbuk kunyit. Bahan tumisan yang lain iaitu halia yang dihiris kecil dan juga serai yang diketuk, rempah kari daging adabi, tidak ketinggalan juga bunga lawang dan juga kayu manis. Bahan-bahan ini semua hendaklah ditumis bersama sedikit minyak sehinggalah ia garing dan juga timbul minyaknya. Setelah terbit minyak dan bau aromanya naik, barulah saya memasukkan air asam jawa. Saya tidak menggunakan asam keping ya, saya menggunakan air asam jawa. Kemudian saya kacau-kacau bagi rata semua bahan-bahan tersebut dan biarkan ia merenih sekejap. Seterusnya saya menambahkan lagi sedikit serbuk kunyit. Dikacau lagi semuanya supaya semuanya bergaul rata. Untuk menaikkan lagi bau aroma dan rasa yang sedap, anda boleh menambahkan sedikit halba dan juga daun kari ke dalam masakan kari ini. Ianya hanyalah opsional sahaja ya, kalau tak suka boleh di skip sahaja. Bagi mereka yang suka makan yogurt dan gemar rasa masamnya, bolehlah menambahkan yogurt ke dalam masakan kari ini ya. Seandainya anda ingin menambahkan yogurt, maka tidak perlulah ditambah dengan air asam jawa kerana yogurt ini sendiri rasanya memang sudah masam. Bila semua bahan rempah tadi sudah menjadi kembang dan agak sedikit pekat, maka saya menambahkan lagi sedikit air. Saya menggunakan bekas air asam jawa tadi supaya air asam jawa tadi tidak membazir. Untuk mendapatkan kuah kari yang pekat, anda tidak perlulah menambahkan banyak air. Agak-agak sukatan sehingga paras ayam tenggelam sahaja. Kerana sekiranya anda menggunakan ayam daging, ia cepat masak dan cepat empuk. Sambil merenih, kacau-kacau ya juga, biar semua bahan-bahan tadi bergaul rata. Sambil menunggu airnya menggelegak, bolehlah ditutup dulu seketika. Kalau anda tidak mempunyai penutup periuk pun tak apa, tapi kalau ada, gunalah apa-apa penutup sahaja yang boleh digunakan. Setelah kuah tersebut menggelegak, bolehlah dimasukkan ayam ke dalamnya. Isi ayam yang saya gunakan ini bukanlah seekor, hanya 1/3 daripada isi ayam. Ayam yang saya beli seekor memang besar, boleh dibuat 3 kali memasak untuk dimakan bersamaan dengan 3 orang sahaja. Ianya hanya untuk sekali makan. Selain itu, saya akan menyediakan sambal belacan, sayuran ataupun ulam-ulaman dan juga menggoreng ikan perkasam. Ayam yang telah saya masukkan tadi, saya kacau-kacau sampai rata hingga bergaul dengan semua kuah. Kemudian saya tutup kualinya dan saya akan renihkannya selama 15 minit. Selepas itu, barulah saya akan tengok sama ada ayam tadi tersebut sudah masak ataupun belum. Tetapi hendaklah menggunakan api yang sederhana kecil supaya ayam tadi masak dengan elok dan tidak menjadi hangit.
Setelah 15 minit, saya pun melihat keadaan ayam yang saya masak. Airnya pun sudah semakin menyurut sedikit dan kuahnya menjadi semakin pekat. Masa inilah akan saya tambahkan sedikit serbuk perisa Maggi bersama sedikit garam dan juga gula. Tujuannya untuk membalanskan rasa masam, manis dan pedasnya. Untuk menggantikan garam, saya menggunakan sos ikan. Sos ikan ini pun sudah cukup masinnya. Anda kalau tak suka menggunakan sos ikan, boleh di skip saja ya. Kali ini saya juga tidak menggunakan kentang kerana saya sudah kehabisan kentang. Tips untuk mengurangkan rasa masin seandainya anda terlebih garam ataupun perisa yang membuatkan kuah ini merasa masin, bolehlah menggunakan kentang kerana kentang akan menyerap rasa masin di dalam makanan dan menyeimbangkan rasa masin yang ada di dalam makanan tersebut. Setelah saya menambahkan semua perasa yang saya perlukan, maka saya akan merendahkan lagi gulai ini dan saya menutup sekejap. Saya akan merendahkannya selama 5 minit. Setelah semua bahan-bahan tadi meresap sebati semuanya ke dalam ayam, barulah saya buka penutupnya dan saya kacau-kacau untuk melihat hasilnya. Sebelum saya menutup apinya, saya akan merasa kuahnya terlebih dahulu. Oleh kerana rasanya semua sudah cukup lengkap, maka saya tidak perlu menambahkan apa-apa lagi serbuk perasa. Rasanya saya ingin merendahkannya lagi seketika kerana saya ingin memekatkan kuahnya. Saya suka memakan kari ayam yang pekat kuahnya kerana segala rempah ratusnya dapat dirasakan dengan kuat. Sebelum itu jangan lupa tutup dulu kualinya. Nampaknya nasi saya pun sudah masak. Saya ingin menyeduknya untuk diletakkan di dalam pinggan. Saya suka menggunakan pinggan daun pisang kerana ia besar. Senang ingin saya meletak nasi bersama sekali lauk pauk serta sayur-sayuran. Wah, kuah kari India saya sudah pekat. Tiba masanya untuk saya mengeceknya. Jika semuanya sudah mengikut selera yang saya inginkan, bolehlah saya terus tutup api. Bau aroma kari bercampur dengan ayam ini sungguh menyucuk hidung. Saya menggunakan mangkuk untuk menyukat-sukatan nasi yang saya perlukan. Dan ia juga membuatkan nasi yang saya hidangkan kelihatan cantik. Sekarang sudah tiba masanya untuk saya mengambil gulai kari ayam ini untuk dimasukkan ke dalam pinggan nasi saya. Favorit saya tak suka makan isi ayam. Saya suka makan bahagian yang ada tulangnya dan juga ada kulitnya. Dan lagi satu, saya suka makan hati ayam dan juga kaki ayam. Maka saya akan memilih-milih dahulu bahagian-bahagian yang ingin saya ambil. Pertama sekali saya ambil bahagian paha ayam yang sudah saya kerat dua. Kemudian lihat, saya sudah dapat kaki ayam yang saya inginkan. Last sekali saya ingin cari hati ayam pula. Dari dulu lagi saya suka makan hati ayam yang digoreng bersama kuah yang bersantan dan juga sambal belacan yang pedas. Termasuk sayur toge dan juga telur masin. Aduhai, tak sabar untuk saya makan nasi bersama kari ayam ini. Kuahnya yang pekat sumpah sedap. Seandainya anda suka dengan resepi yang saya kongsikan ini, bolehlah di like, di komen, di subscribe dan di-share ya. Sehingga berjumpa lagi di resepi saya yang akan datang. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera.